Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih untuk anda yang menunggu saya punya sesi live pada petang ni. Saya nak minta maaf sebab saya terlewat 25 minit disebabkan ramai pula patient pada petang ni. Ada satu couple tadi datang sebab masalah kesuburan dan kita dapati bahawa dia punya tube fallopian dia kiri dan kanan tersumbat kedua-duanya. Jadi saya terpaksa ambil masa untuk explain, untuk buat pemeriksaan darah dan kita terpaksa juga buat pemeriksaan lanjut lah. Yang mana mungkin selepas ini bila dah dapat dia punya pemeriksaan darah tu, kita akan rujuk dia dengan doktor pakar kesuburan di hospital Likas. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu ada lagi patient, dia ada masalah penyakit buah pinggang. Buah pinggang dia sudah rosak. Jadi kita pun terpaksa explain. Saya pun terpaksa explain, ambil masa explain tentang risiko, tentang apa yang dia perlu buat, apa ubat-ubatan yang boleh, yang tak boleh. Jadi itu pun ambil masa. Jadi saya minta maaf kerana terlewat, tapi saya tetap akan teruskan juga saya punya live ni sebab saya dah janji. Saya dah janji untuk discuss pasal satu case study. Case tadi seperti yang saya tulis dekat situ. Seorang makcik dari Tawau datang ke klinik dengan telinga berair selama 3 tahun. Kesian makcik ni. Makcik ni dibawa oleh anak dia. Anak dia datang, anak dia memang di KK tapi dia berada di Tawau. Selama 3 tahun makcik ni mengalami masalah air yang keluar dari telinga dia, kiri dan kanan. Yang mana telah bermula dari 3 tahun lepas. Dari 3 tahun lepas, kadang-kadang sebelah kiri, kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang kedua-duanya, kadang-kadang sebelah datang dulu, sebelah datang kemudian, kadang-kadang telinga tu air tu banyak, kadang-kadang air dia sikit, kadang-kadang air dia berbau, kadang-kadang air dia tak berbau, kadang-kadang melekat, kadang-kadang dia mengalir cair. Jadi bila kita tanya, dia pernah tak dapatkan rawatan? Dia cakap ada, dapatkan rawatan daripada beberapa klinik kesihatan dan beberapa klinik swasta dan juga hospital, dan mereka hanya memberi ubat titis. Ubat titis yang mana bila dia pakai ubat titis dia okey, bila habis ubat titis dia tak okey. Jadi kita akan discuss pasal makcik tu. Saya rasa umur dia dalam lebih lingkungan 60-an lah. 60-an yang mana dia punya telinga dia keluar air start 3 tahun yang lalu dan dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dia begitulah, bila tak okey dia pergi jumpa doktor bagi ubat titis. Ubat titis, kadang-kadang bagi ubat antibiotik makan. Tapi lepas habis ubat tu makan, dia buat makan tu habis, dia punya masalah akan jadi lagi balik. Dia berulang sehingga beberapa klinik dia dah pergi, hospital pun dia dah pergi, klinik swasta pun dia dah pergi. Jadi dia tak tahu dia rasa dia punya keadaan jadi semakin teruk. Di mana pertama dia komplain ada berdengung, berdesing. Berdesing, telinga dia berdesing. Begitu. Itu menunjukkan ada keterukan sudah berlaku. Yang kedua, dia punya pendengaran terjejas. Pendengaran dia terjejas, maksudnya anak dia nak kena cakap lebih kuat supaya dia boleh dengar. Boleh dengar. Nurmadia Jannah dari Tawau. Inilah ni makcik ni dari Tawau. Anak dia di KK. Jadi anak dia bawa hari ni. Dan makcik ni akan balik ke Tawau hari Jumaat dia bilang. So kita buat pemeriksaan. Okey. Jadi bila kita cek nampak macam memang dia punya telinga dia kedua-duanya kiri dan kanan ni penuh dengan cecair. Yang mana ada kebarangkalian besar dia punya kuman di dalam kedua-dua telinga ni adalah kuman yang kita cakap sudah resistance dengan antibiotik. Selalunya apa yang berlaku, mereka yang selalu dapat telinga yang bernanah, yang berair ni, bila dia pergi ke klinik swasta,
dia akan diberi ubat titis atau ubat makan untuk satu jangka masa. Okey. Jangka masa contoh dalam contoh seminggu. Bila dah makan ubat seminggu, sepatutnya dia punya masalah telinga dia akan okey. Akan okey sekejap lah. Akan okey sekejap. Tapi kalau katakan ubat yang diberi tu tidak berkesan terhadap kuman yang berada di dalam telinga, maksudnya kuman di dalam telinga tu sudah resistance, dia boleh datang balik. Dia punya telinga tu boleh berair balik selepas 2 minggu. Dan kalau dia oleh kerana dia dah datang sekali pada klinik tu dan telinga dia tak okey, dia tak puas hati, dia pergi klinik lain lagi. Dia pergi dari satu klinik ke satu klinik, satu klinik ke satu klinik dengan harapan klinik yang lagi satu tu akan merawat dia punya telinga. Akan dapat kurangkan cecair, akan dapat kurangkan jangkitan, akan dapat kurangkan sakit. Tapi malangnya kalau katakan klinik tu tidak tahu yang dia pernah berjumpa beberapa klinik sebelum ni, maka doktor yang seterusnya tu selalu akan bagi antibiotik lagi. So sebenarnya mungkin dia dah dapat beberapa kali rawatan yang mana dah dapat beberapa kali antibiotik yang diberi kepada makcik ni untuk membunuh kuman yang mana kemungkinan besar antibiotik yang diberi tidak akan berkesan dengan kuman yang ada di dalam telinga. Susah kan, pening kan macam ni. Saya kena lukis lah. Boleh lukis tak? Saya lukis lah. Okey. Sebab kalau saya lukis, boleh nampak lah dia punya keadaan dia. Lukis makcik ni, makcik A. Kita panggil dia makcik A. Sekejap saya ambil pen. Okay. Ginilah kan. Okay. Makcik A. Makcik A ni sakit telinga. Berair. Bernanah. Okey, ini isu dia. Jadi makcik A ni dia akan pergi ke klinik seterusnya. Dia pergi ke klinik, klinik Dr. B. Okey, pergi klinik Dr. B. Dr. B bagi ubat titis antibiotik. Bila tak okey, bila tak sembuh, dia akan pergi ke klinik C pula. Dan klinik Dr. C ni pun akan repeat balik semula apa yang diorang buat. Ubat titis lagi, antibiotik. Dan ini berulang lebih daripada 5 kali, 3, 4, 5 kali. Dia berlompat-lompat doktor. Disebabkan pergi ke satu klinik tu tak okey. Jadi dalam masa 3 tahun lah, 3 tahun. Lama tau 3 tahun ni. Bayangkan 3 tahun dia mengalami masalah ni, 3 tahun. Telinga dia tak okey. Jadi malah dia jadi semakin teruk. Dia tak dengar dan dia ada desing, dengung. Sing begitu. So apa yang berlaku dalam kes begini, kemungkinan besar kuman di dalam telinga dia tu sudah jadi resistance. Sudah jadi resistance. So kuman jadi kebal. Ataupun resisten terhadap ubat antibiotik dan ubat titis yang diberi di beberapa klinik sebelum ni. Jadi last sekali dia orang datang ke klinik saya untuk dapatkan apakah yang sepatutnya dibuat. Sebab bila dah tak dengar, bila dah berdengung, berdesing, mereka akan tak boleh tidur malam. Dia tak boleh tidur malam sebab telinga dia bising. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berdengung lah bising. Yang kedua, dia tak boleh tidur malam sebab dia risau. Bila kadang-kadang air kan dia rasa sakit. So
So, ini semua adalah masalah pada makcik ni, makcik yang berumur 60 tahun lebih ni. Jadi apa yang kita buat? Untuk kes begini, selalunya kita akan buat pemeriksaan lah, buat pemeriksaan telinga. Bila kita tengok telinga dia begini rupa dia, saya share . Tak keluar. Sekejap Stop sharing. Tak boleh keluar, sekejap. Saya cari telinga dia begini. Tak boleh keluar pula. Okay, open with. Sekejap saya cuba share. Harap-harap boleh buka. Yang ini sebenarnya gambar bukan daripada makcik tu, tapi daripada pesakit saya yang memang lebih kurang sama, yang datang pada 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kita tengok. Saya share screen, application window saya, kita tengok. Begini. Boleh nampak kan? Nampak tu. Dia punya telinga dia ada cecair dan berbelon-belon lagi. Berbelon-belon dia punya telinga dia. Kita cuba kasih besar sikit. Nampak kan? Berbelon-belon, ada cecair. Ini dah telinga makcik tu. Bila kita tengok buat otoskop, tengok cek telinga, kita nampak ada cecair di dalam tu, ada nanah, nampak nanah di atas. Ni nanah di atas sini, ini cecair yang mana ada belon, bila ada kepul-kepul udara lah, yang mana ini mungkin disebabkan ada banyak jangkitan di dalam tu, dan gegendang dia kita tidak nampak. Ada kemungkinan gegendang dia sudah bocor dan cecair ini banyak di dalam telinga tengah dia. Telinga tengah dia banyak cecair tu, kita boleh nampak cecair tu boleh keluar, yang mana tak nampak langsung gegendang dia mungkin dah bocor. Jadi bila ada masalah begini, apa yang saya buat ialah, pertama kita nak kena tahu apakah kuman yang menduduki, yang menghuni, yang berkampung di dalam telinga tu. Nampak kan? Boleh faham kan? Boleh bayanglah telinga ini, dan makcik ni punya telinga selama 3 tahun dia begini. Kesian makcik ni. Jadi apa yang kita buat ialah saya remove. So rawatan dia ialah, pertama kita nak buat investigation. Kita siasat apakah kuman yang sebenarnya menghuni telinga makcik tu. Okey. Ini kita punya telinga, boleh nampak kan? Saya harap anda boleh nampak. Telinga dari sini kita boleh nampak yang purple ni dia punya gegendang. So gegendang dia ni dah bocor, yang mana cecair itu berasal dari dalam telinga. Ini telinga tengah sini. Jadi cecair itu dari dalam sini, yang mana dia dah menyumbat telinga dia. So eustachian tube dia ni, tube dia yang sini ni pun dah ada penuh cecair, di dalam ni penuh cecair. Dan ada kemungkinan dia punya koklia dia pun dah rosak. Bila koklia dia rosak akibat daripada jangkitan selama 3 tahun tu, menyebabkan dia ada tinnitus. Tinnitus ni maksudnya bunyi yang berterusan, yang berdengung, berdesing 24 jam sehari. Boleh mengganggu tidur dan lebih kuat bila anda berada dalam keadaan yang sangat senyap. So dia terganggu di sini, dan dia juga telah menyebabkan dia punya tulang-tulang kecil ossicles ni pun mengeras ataupun rosak. Bila tulang-tulang kecil ni rosak ataupun mengeras, dia punya pendengaran dia akan menurun. Koklia dia rosak pun menyebabkan pendengaran dia menurun. Jadi makcik tu terpaksa datang jumpa kita sebab nak tahu apakah rawatan yang bagus untuk merawat telinga dia ni. So kalau katakan anda ada masalah yang sama, siapa dekat sini yang ada ibu ataupun bapa ataupun anak, selalunya budak kecil kadang telinga dia keluar air, keluar nanah, cepat-cepat datang ke klinik. Sebab kalau dah 3 tahun masalah tu, telinga dia bernanah tu, kemungkinan jangkitan dia boleh
merebak jauh lebih ke dalam dan boleh menghakis kita punya tulang ni, takut dia pergi ke mastoid, kita punya tulang belakang, dan masuk ke otak. Boleh ada dapat masalah, kita cakap jangkitan pada meninges kita punya lapisan meninges, boleh dapat meningitis, kita takut. Begitu. Jadi kita nak kena rawat dia. Jadi sebelum rawat, kita nak tahu apakah kuman dia. Apakah kuman yang menghuni dalam telinga dia tu selama 3 tahun. Jadi rawatan dia, apa yang saya buat ialah di sini, oleh kerana dia dah pergi banyak klinik dan tak ada satu klinik pun yang ambil sampel. Ambil sampel tu maksudnya ambil sedikit dia punya nanah tu untuk dihantar pergi makmal untuk kita grow, kita culture nanah dia tu untuk tengok apakah kuman yang hidup dalam telinga dia. So sebelum merawat, kita nak tahu apa kuman dia. So apa kuman yang berkampung dalam telinga? Kuman yang berkampung dalam telinga. So kita akan buat satu test yang namanya apa tu, ear swab, CNS, culture and sensitivity. Yang ini yang kita kena buat pertama kali, sebab selama 3 tahun dia dapatkan rawatan dari beberapa klinik, dia tak pernah kena ambil swab. Walaupun dia dah pergi klinik kerajaan, hospital kerajaan, dia orang hanya bagi ubat je. Lepas bagi ubat, balik baik, datang lagi masalah, dia pergi klinik, dia bagi ubat lagi, titis. Tak tahu dah berapa kali bagi ubat tanpa kita buat CNS. Sebab kalau kita tak buat CNS, kita tak tahu apa kuman dia. Kita buat CNS ni untuk tahu ni. Bila kita culture, maksudnya kita dalam petri dish apa? Petri. Piring petri ya, kalau belajar sains kan dekat sekolah, piring petri dish tu kita culture, kita biarkan itu kuman. Lepas kita biarkan tu kuman, kita nak tengok apakah antibiotik yang sensitif, kepada kuman tersebut. Baru kita boleh gunakan antibiotik yang sesuai dengan kuman tu supaya kuman tu mati. Itu sebenarnya cara yang betul untuk rawat kronik, masalah yang kronik ni. Sebab apa? Bila anda pergi ke klinik ataupun ke hospital, bila ada masalah jangkitan kuman, contoh dalam telinga, doktor bagi antibiotik. Doktor selalunya bagi antibiotik yang kita cakap broad spectrum. Spektrum lebar. Broad. Boleh ikut ke ni? Ini dah teknikal sikit lah. Saya minta maaf kalau ada yang tak faham ke apa ke. Ini ada sedikit teknikal, tapi anda kena faham. Inilah cara doktor merawat di klinik ataupun di hospital. Broad spectrum antibiotik. Broad spectrum antibiotik ni sebenarnya ialah antibiotik yang mempunyai kemampuan untuk membunuh beberapa jenis kuman yang ada kemungkinan boleh menjangkit telinga. Cuma kadang-kadang broad spectrum antibiotik ni boleh kita cakap tak kena. Bila contoh macam kita menembak kan, bila pakai broad spectrum antibiotik ni kita macam tembak main rambang sajalah. Mungkin kena pada kuman tu mati, mungkin tak kena, kuman tu tak mati. Broad spectrum antibiotik. Inilah dia punya fungsi antibiotik yang selalu doktor bagi, yang terus bagi je, tak ada buat culture and sensitivity. Bila kita buat culture and sensitivity ni, dia spesifik. Kepada kuman tersebut. Jadi yang ni dibuat dalam makmal lah. Kita hantar sampel dekat makmal hantar, tengok. Baru kita tahu apakah antibiotik yang betul, apakah antibiotik yang sesuai, apakah antibiotik yang kuat, yang mana boleh membunuh kuman tersebut. Jadi untuk makcik tadi tu yang saya cerita tu,
Saya buat ear swab. Ear swab. Contoh. Dia begini, dia macam swab hidung tu. Ada tengok yang ambil COVID kan? Lebih kurang sama lah swab hidung yang COVID tu. Tapi ini telinga. Lepas tu hantar pergi makmal. Bila hantar pergi makmal, kita nak tengok apa kuman. Bila dah tahu apa kuman, kita biarkan tu kuman. Kita tahu apa antibiotik yang sesuai, spesifik. Baru kita boleh rawat dengan betul. Okey. Saya harap anda fahamlah apa yang saya cakap ni sebab dia agak teknikal. Tapi kalau anda faham, sebenarnya kalau katakan satu jangkitan tu sudah kronik lebih daripada beberapa bulan dan dia tak okey dengan beberapa klinik ataupun beberapa doktor yang anda jumpa, tak okey juga, maka sepatutnya anda dapatkan ni, buat CNS culture sensitivity. Okey? Okey, saya tengok soalan pula lah. Tengok soalan Aini Bus tanya pasal kegemukan. Okey, kegemukan ni ini bukan hari ni saya tak discuss pasal kegemukan. Nanti mungkin saya akan ambil anda punya soalan tu untuk buat topik kegemukan pula. Topik kegemukan pada hari yang lain. Hujan pula KK hujan. Norain Atika, sama dengan kes saya doktor. Sekarang saya follow up dengan Dr. Pakar Queen 1. Ya, terima kasih kerana bagi feedback Norain. Awan Dania, dok, kalau telinga ada masalah sakit atau berkuman, boleh juga menyebabkan sakit kepala ke? Boleh. Ya memang boleh explanation yang senang difahami, tapi kalau doktor nak lukis pun okey juga. Okey, saya sudah lukis dan saya sudah tulis kan. Hopefully anda faham lah saya punya grafik ni. Apa punca telinga selalu gatal ya dok? Okey, Yen tanya, apa punca telinga selalu gatal ya dok? Dalam 1 minggu 2 kali 3 kali mengoret. Okey, telinga gatal selalunya oleh sebab kita punya dalam kulit di dalam telinga adalah sensitif. Dia sangat sensitif. Jadi kalau katakan anda selalu kena bersin, ialah anda senang alergik, memang telinga itu senang gatal. Jadi kita tak galakkan untuk anda korek dengan itu cotton buds. Kalau gatal, gosok dari luar saja. Tekan ini yang tarbus ni, tekan gitu, gosok begitu. Sebab kalau anda korek menggunakan itu cotton buds, dia boleh menyebabkan jangkitan lagi masuk dalam telinga. Immune, Lirang, betul immune. Siti Rasida boleh nampak apa tu? GP Kimbion buat rawatan telinga berapa kos? Dian Benikwa. Dia bergantung Dian. Dian tanya pasal rawatan telinga. Dia bergantung kepada apakah penyakit. Perlu ke ambil sampel macam tadi, macam makcik ni saya ambil sampel, kita ambil sampel. Kalau tak perlu ambil sampel, perlu cuci ke tidak. Jadi ada banyak faktor. Selalunya saya kalau dia orang tanya berapa yang kena ready, kita cakap dia punya rawatan boleh bermula dari lebih kurang RM40 ke atas. Dan dia bergantung kepada ubat, bergantung kepada prosedur yang boleh dilakukan. GP tanya, di mana klinik doktor? Saya di Jalan Pantai, dekat Gaya Street. Dekat dengan Gaya Street, kami di Jalan Pantai, atas Hong Leong Bank tingkat 1. Klinik Sabah di KK, ya betul, Duke. Jalan Gaya atas Hong Leong Bank. Terima kasih, Lirang. Tepat sekali. Tepat sekali anda punya penerangan. Charles, terima kasih, boleh faham GP boleh faham? Okey, boleh faham Duke, belum dapat result, baru ambil tadi. Baru saya ambil tadi. So result selalunya akan ambil masa seminggu sebab dia nak culture. Dia nak culture ni. Culture ni ambil masa. Dia nak biarkan di dalam petri dish. Dia dah biarkan tu kuman, baru dia letak antibiotik. Mana yang mati, maksudnya antibiotik tu sesuai. Sebab dalam kebanyakan kes ada juga yang resistant ataupun yang immune ataupun yang kebal terhadap antibiotik. Meme Angela. Apa tu? Moyland Moy, Angela Sam Natasha dengan untuk mami. Ya, sometimes isu dia ialah bukan pada mereka, pada orang tua mereka. Betul? Saya punya mentua pun di Kudat pun ada masalah pendengaran disebabkan oleh faktor penuaan. So kita terpaksa cek kita punya ibu bapa. Nur Hashimah, mat salam. Dalam telinga sekarang berbunyi macam buih air gas tapi tak sakit, cuma tak selesa. Bahaya ke?
Okey, kemungkinan ada masalah pada tube Eustachian tube ni. Dalam telinga kita ni ada satu tube yang menyambungkan antara telinga tengah dengan kita punya tekak ni. Telinga tengah dengan tekak ni. Kita nampak, sorry. Telinga tengah dengan tekak. Kalau telinga tengah kita kita punya tube ni tersumbat, dia akan menyebabkan kita boleh dengar macam okey. Kita boleh dengar macam ada berada di dalam ada buih, ada tertutup dalam gua, lepas tu ada macam blub gitu, buih air gas. Ada kemungkinan ada cecair di dalam tu, ada gas, ada fluid, ada gas fluid level di dalam tu. Jadi selalunya nak kena check. Kalau katakan anda kena demam selsema, batuk, ada hingus yang banyak, kadang-kadang itu boleh menyebabkan telinga kita tersumbat dari sebelah dalam dia punya tube ni. Nak kena dapatkan rawatan daripada klinik. Duke RD James dia tanya, nak tengok, ya betul. Nanti kalau ada result saya akan share. Kalau ada masalah hidung, Alwia Maming dia tanya, boleh merebak ke telinga ke? Boleh. Daripada masalah hidung boleh merebak ke telinga. Kalau katakan kita tidak rawat dia dengan betul. Mereka yang ada resdung, sinusitis, rhinitis yang kronik, dia boleh menyebabkan cecair itu boleh menyumbat kita punya tube, Eustachian tube di sini, yang mana dia boleh menyebabkan kita punya pendengaran terganggu, tak boleh nak equalize ataupun dia punya jangkitan naik ke atas, maka kita punya telinga pun akan ada jangkitan, boleh kena yang nanah itulah, bernanah. Ihsan Forisan, untuk jangkitan kuman telinga apa ubat antibiotik yang kena bagi dok? Adakah ubat antibiotik itu hanya bagi kesan pada jangkitan kuman pada telinga atau juga fungsi lain? Ya, soalan yang bagus. Ihsan tanya soalan yang bagus. Apa antibiotik yang kena bagi? Dia bergantung. Dia bergantung dengan pesakit tersebut. Kalau katakan pesakit tu allergic dengan sesetengah antibiotik, kita kena bagi antibiotik yang lain yang sesuai dengan seseorang tu. Kalau kanak-kanak ada antibiotik yang kita tak boleh bagi. Tu nak kena tengok. Kalau katakan dia ada masalah buah pinggang, kita ada setengah antibiotik yang kita boleh bagi. Bergantung kepada pesakit. Itu yang pertama. Jenis adakah antibiotik itu berkesan pada kuman? Ya, selalunya jangkitan tersebut akan berkesan daripada antibiotik yang dibagi, dan antibiotik pun kalau katakan dia sejenis antibiotik yang broad spectrum yang saya cakap tadi, maka dia antibiotik ni juga boleh membunuh kuman di tempat-tempat lain. Contoh di dalam usus. Sebab tu bila anda makan antibiotik terlampau kerap, terlampau banyak, kadang-kadang anda boleh ada masalah pada anda punya usus. Di mana anda punya usus sudah tidak ada lagi, kita cakap, bakteria baik. Sebab bakteria baik itu pun akan mati juga daripada antibiotik anda makan untuk telinga. So dia boleh ganggu. Jadi walaupun begitu, kita still bagi juga sebab kita nak bunuh kuman yang ada dalam telinga tersebut. Lulu Lala, soalan yang sama. Selalu kerap saya orang tanya pasal telinga selalu gatal. Ini start gatal dari saya mengandung anak kedua sampai anak ketiga. Masih gatal je budak tu, dia orang cuci je, tapi sekarang masih gatal. Gatal makin teruk. Mungkin nak kena perlu dapatkan ubat tahan gatal. Mencari ubat tahan gatal yang tak mengantuk. Kalau nak korek, tak boleh korek dengan tu cotton buds, cuma gosok je telinga begitu pada kita punya targus tu. Okey? Lirang, doktor, bila kuman dah kebal dengan antibiotik, adakah dosage antibiotik kena tambah? Bukan antibiotik dosage kena tambah. Antibiotik kena tukar. Kena tukar dengan antibiotik yang tidak kebal dengan kuman tersebut. Sebab tu pentingnya culture and sensitivity ni. Pembiakan kuman ni penting. Pembiakan kuman ni penting supaya kita tahu apakah antibiotik yang sesuai, yang spesifik untuk kuman tersebut. Okey? Okey, soalan last Nur Hashimah Salam. Buih itu datang dari dalam ya. Gendang boleh pecah ke? Boleh kalau katakan cecair tersebut tidak di clearkan, tidak dibersihkan, maksudnya tidak dikeringkan lah, tidak dikeringkan dan tidak ada secondary infection. Okey? Okey, ngam. Kita sudah setengah jam.
Kita sudah sampai di akhir rancangan. Akhir rancangan. Jadi saya harap apa yang saya sharekan hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag, tolong follow dan tekan love dekat situ banyak-banyak. Tekan dia banyak-banyak supaya orang boleh nampak dan supaya orang boleh tahu yang kita punya perbincangan hari ini mengenai telinga yang berair. Jadi tolong kasih like dan share. Okey? Jadi sampai sini saja, insyaAllah besok petang kita akan bersama-sama lagi. Mungkin ada topik lain, kalau ada case study lagi saya share lagi case study. Kalau tidak kita discuss apa yang saya rasa akan memberi manfaat kepada semua orang. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.